Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita kelas yang seterusnya. Okey. Hari ini kita akan masuk subtopik yang baru 2.2, reka bentuk pangkalan data hubungan. Okey. Mengenal pasti medan, jadual, rekod dan rekod dalam pangkalan data. Sebelum ni kita dah tahu apa itu rekod, apa itu medan, apa itu jadual. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita ada jadual buku. Okey, dalam jadual buku ni dia ada 3 rekod. Okey. Itu jadual buku. Buku adalah nama jadual. Okey. Nama jadual, kalau buat jawapan nanti, tulis jawapan nanti, pastikan dia huruf besar. Okey. Nama jadual. Okey, yang warna hitam nombor ISBN, tajuk buku, penulis, penerbit, harga tu adalah nama medan, field name. Okey, untuk menyambung dua suku kata, dua perkataan ni, boleh nak rapat, boleh tajuk buku atau tajuk underscore buku, perlu begitu. Okey, dia tak boleh tajuk selang buku. Okey, dia tak boleh tangkap nanti. Berikut adalah medan. Okey, ada 5 medan. Ada 3 rekod. Okey, setiap jadual perlu ada satu medan yang unik. Dalam jadual buku ni, satu medan yang unik adalah nombor ISBN. Okey. 2.2, kunci primer dan kunci asing. Okey. Awak dah kenal apa itu database, awak dah tahu apa itu jadual, awak dah tahu apa itu rekod. Okey, dengan kata lain, gabungan atribut akan membentuk rekod. Gabungan rekod akan membentuk jadual dan gabungan jadual akan membentuk pangkalan data. Okey, rekod boleh juga dipanggil tuple, okey, diwakili oleh baris dalam jadual. Manakala atribut boleh juga dipanggil sebagai medan, okey, diwakili oleh laju dalam jadual. So kalau baris itu adalah rekod, kalau laju itu adalah jadual, atribut medan. Okey, kunci primer ni, apa benda kunci primer ni? Okey, kunci primer adalah atribut yang mempunyai nilai atau data yang unik bagi sesuatu entiti. Okey, untuk kunci primer, null value tidak dibenarkan. Null value ni maksud dia tak boleh kosong, tak boleh dibiarkan kosong. Mesti ada nilai, mesti ada value. Okey, dia tidak boleh mempunyai nilai atau data yang sama atau berulang. Hanya satu entiti yang boleh ada satu kunci primer sahaja. Okey. Kunci primer ni dia satu atribut. Okey, dia mestilah unik untuk mewakili setiap baris rekod dalam sesebuah jadual. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kunci primer ni boleh terdiri daripada atribut tunggal atau gabungan atribut. Okey, kunci primer ni dia ada 2 atau lebih atribut yang dipanggil kunci komposit. So ciri-ciri kunci primer ni awak perlu ingatlah. Okey, dia mesti unik. Okey, tidak boleh dibiarkan kosong, null. Tidak boleh ada nilai atau data yang berulang. Satu entiti boleh hanya ada satu kunci primer saja. Bila tengok dekat jadual murid ni, nombor KP ni adalah kunci primer. Dan kalau bila kita buat lukisan ERD ni, nombor KP kita nak nyatakan dia sebagai kunci primer, perlu digaris. Okey. So nombor KP ini adalah kunci primer. So bila dalam jadual,
pada nombor KP ni perlulah kita gariskan di bawah dia. So masuk di sini ni. Kalau katakanlah primary key ni tidak diisi oleh Diana, menyebabkan akan ada data Diana ni tidak dapat diakses. Okey, so dia tak boleh null, tak boleh dibiarkan kosong. Setiap orang dekat Malaysia ni dia ada nombor IC. So mustahil lah Diana ni tak ada nombor IC. Kemudian ni data dia tak boleh berulang. Kalau kita tengok sini, data Raja dan Diana ni berulang. So benda ni tak boleh berulang. Kunci asing. Kunci asing ni adalah sesuatu, orang kata kunci primer, sesuatu entiti yang berada pada sesuatu jadual entiti yang lain, yang itu dikenali sebagai kunci asing. Dia maksud begini, awak ada dua jadual, satu jadual buku, satu jadual pelajar. Okey, jadual buku kita tengok ada tak sini. Ni, okey, tengok sini. Okey, murid ni, untuk murid, nombor kad penalan ni adalah primary key untuk murid. Manakala dekat pinjaman, kunci merupakan kunci asing yang ada dalam jadual pinjaman. Nombor KP yang diambil daripada jadual murid dimasukkan di jadual pinjaman. Yang ni maksud dia kunci asing. Okey, kunci primary key dia kata, maksud dia kat sini, kunci primer sesuatu entiti yang berada pada satu jadual entiti yang lain dikenali sebagai kunci asing. Kunci primer bagi murid ada pada jadual pinjaman. Itu maksud berada pada sesuatu jadual yang lain, itu dikenali sebagai kunci asing. Okey, tujuan dia untuk menghubungkan antara dua atau lebih jadual. Okey, untuk menghubungkan jadual murid dengan jadual pinjaman, kita perlukan kunci asing. Boleh? Itu fungsi kunci asing. Terdapat perbezaan lah antara kunci primer dan kunci asing. Okey, kunci primer dia tak boleh terima nilai yang sama, manakala kunci asing dia boleh terima nilai yang sama. Okey, hanya ada satu saja kunci primer dalam satu jadual, manakala banyak kunci asing boleh berada dalam satu jadual. Kiranya kalau katakanlah awak ada 5-6 jadual. Okey, awak ada 6 jadual yang lain. Untuk menghubungkan antara satu kepada satu jadual yang lain, kita boleh dalam satu jadual banyak kunci asing. Okey, kalau tak ada kunci asing, kita tak boleh menghubungkan antara satu jadual dengan jadual yang lain. Ni, jadual murid dan pinjaman telah dihubungkan melalui kunci primer nombor KP. Faham kelas? Okey, kunci asing dia boleh mempunyai nilai data yang berulang. Kunci asing dalam satu jadual boleh ada lebih dari satu kunci asing. Kita tengok sini contoh dia. Okey, ni tarikh pinjam. Okey, jadual pinjam ni nak menyimpan berapa kali seseorang pinjam satu buku. Kalau kita tengok dekat sini, pemegang IC 1233 ni dia ada buat 2 kali pinjaman. Okey, itu maksud dia boleh mempunyai nilai data yang berulang dalam satu jadual. Okey, boleh ada lebih dari satu kunci asing. Okey, maksud di sini jadual pinjaman ni dia ada owner kepada 1233 ni telah buat 2 kali pinjaman buku pada 15/5 dan 31/5. Okey,
ni contoh lagi. Nombor KP adalah kunci primer untuk jadual murid tadi kan. Okey, nombor ISBN ni mungkin jadual buku. So dalam jadual pinjaman dia ada dua kunci primary key daripada jadual-jadual yang lain. Okey, sebab itulah maksud dia dalam bila kunci asing ni dia boleh ada lebih dari satu dalam satu jadual. Okey, so pinjaman ni, jadual pinjaman ni telah berhubung dengan jadual murid dan jadual buku. Sebab itulah dia ada dua kunci asing dalam jadual pinjaman. Ni nombor ISBN ni akan menghubungkan kepada jadual pinjaman dengan jadual buku. So dekat sini ada dia menghubungkan tiga jadual. Jadual murid, jadual buku dan jadual pinjaman. Okey. Kunci asing, bila kita nak buat dia punya simbol dia, kalau kunci primer satu line betul, tapi kalau kunci asing garis diputus-putus di bawah kunci primer. Boleh? Kalau dekat sini adalah primary key untuk buku. Tapi bila primary key masuk dekat jadual pinjaman, dia simbol dia adalah garis putus-putus untuk menunjukkan yang ni merupakan kunci asing yang diambil daripada kunci primer di dalam jadual buku. Kunci komposit. Okey, kunci komposit. Alright, cuba awak tengok buku skor A. Okey, buku skor A, muka surat 27. Okey, dekat bawah tu, berdasarkan jadual pelajar dan jadual fakulti, namakan kunci primer dan kunci asing. Okey, untuk kunci primer dalam jadual pelajar, okey, sepatutnya kalau dalam jadual tu nombor metrik tu perlulah ada satu garis di bawah. Manakala ID fakulti pada jadual pelajar mestilah ada garis putus-putus. Okey. Manakala dekat jadual fakulti tu, ID fakulti mestilah ada satu garis di bawah ID fakulti. Right, cuba tengok latihan tu. Okey, jadual pelajar dan jadual fakulti, namakan kunci primer dan kunci asing. Okey, untuk kunci primer pada jadual pelajar, apa benda dia? Nombor metrik adalah kunci primer dalam jadual pelajar. Manakala dekat fakulti adalah ID fakulti. Kunci asing pada jadual pelajar adalah ID fakulti. Boleh? Okey, muka surat 27, latihan dekat bawah sekali tu. Kita tengok, sambung balik nota kita, kunci komposit. Okey, kunci komposit adalah kunci yang terdiri daripada gabungan atribut yang unik, iaitu kunci asing, untuk mengenal pasti setiap rekod atau baris dalam jadual secara unik. Kita tengok tiga jadual ni, pinjaman, buku dan murid. Kunci komposit, okey, adalah nombor kad pengenalan dan nombor ISBN. Okey, pada jadual pinjaman. Okey, kunci komposit adalah kunci yang terdiri daripada gabungan atribut yang unik, iaitu kunci foreign key untuk mengenal pasti rekod. Okey, mana-mana dalam jadual kalau awak jumpa kunci asing, okey, dalam satu jadual, itu merupakan kunci komposit. Okey, contoh dekat jadual pinjaman ada dua kunci asing, iaitu nombor KP dan nombor ISBN. Nama lain untuk kunci ni adalah kunci komposit. Dia merupakan gabungan atribut yang unik
untuk mengenal pasti setiap rekod dalam jadual. Okay. Alright, tengok kat sini. Nyatakan primary key dan kunci asing bagi entiti berikut. Okay. Dekat sinilah jadual kelas. Okay, kita tengok ID kelas, nama kelas, blok, tingkat, ID guru. Okay, kita boleh tahu dekat sini bila kelas, kunci primer dia adalah ID kelas, manakala kunci asing dia adalah ID guru. Untuk jadual guru, kunci primary key dia adalah ID guru. Okey, manakala kunci asing dia dia buat. Okey. KP, kunci primary key dia adalah ID guru, manakala kunci asing dia adalah tiada. Okey. Untuk murid, kunci primary key dia adalah ID murid, kunci asing dia juga tiada. Untuk pendaftaran, KP dia adalah nombor daftar, manakala kunci asing dia adalah ID murid dan ID kelas. Okey, ID murid dan ID kelas ni juga dikenali sebagai kunci komposit. Boleh kelas? Kita teruskan. Okey, cuba tengok buku skor A, muka surat 28. Okey. Banyak jenis kunci-kunci yang ada dalam database. Okey, yang perlu diketahui tapi tidak masuk dalam sukatan pelajaran. Okey, yang penting dekat sini yang kita akan belajar sampai tingkatan 5 ada 3 sahaja, iaitu primary key, composite key dan foreign key. Okey, kunci primer, kunci composite dan kunci asing. Okey. So benda ni sebagai makluman kepada awak sajalah. At least awak tahu. Okey, untuk kenal lebih baiklah. Okey. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 jenis kunci yang ada. Okey. Saya harap awak baca benda ni. Boleh? So sebabkan tak ada masuk dalam exam, so sebagai awak punya pengetahuan je lah. Okey. Kita tengok muka surat 30, buku skor A. Okey, bolehkah atribut berikut dijadikan sebagai kunci primer? Okey, nanti cuba buat latihan muka surat 30 ni. 30 dan 31. Okey. Selepas siap tu, tolonglah ambil gambar. Okey, bincang dengan saya ni. Mana tahu ada buat kesilapan ke, ada kena buat pembetulan ke. Okey, muka surat 30 dan 31. Kita teruskan kepada ERD. Okey, gambar rajah hubungan entiti. Entity relationship diagram. Berikut merupakan gambar rajah ERD. Okey, sorry. Ni gambar rajah. Ni ada jadual murid, jadual buku, jadual kad PSS. Okey. So murid ada kelas, nama, nombor KP, manakala buku ada nombor ISBN, penulis dan tajuk. Kad PSS ada nombor kad dan tarikh luput. Okey, yang ni merupakan jadual ERD yang lengkap. Ni jadual ni tak lengkap sebenarnya. Okey. So ini adalah jadual yang lengkap. ERD Plus ni adalah orang kata satu laman web untuk bantu kita
lukiskan ERD, gambar rajah ERD dengan lebih kemas. Okay, saya tahu awak boleh lukis menggunakan pensel, okay. Tapi bila ada orang kata, bila awak buat projek nanti, buat report nanti, sila guna ERD Plus ni untuk orang kata cantikkan lagi awak punya apa orang kata, lukisan tu. Yes, memang boleh guna buat words, okay. Tak ada masalah kalau awak nak buat guna words ke, nak guna ERD Plus. Janji kemas. Okay, yang ni dia ajar cara nak gunakan ERD tu lah. Okay, nanti awak tengok sendiri macam mana. Nanti saya akan serahkan, apa orang kata, beri file ni kepada awak. Okay, dia senang. Awak lukis ya, dia automatic. Boleh terus type nama entity. Okay, terus buat, boleh tambah primary key. Okay, automatic dia jadi line dekat sini. Ni nak menghubungkan antara dua jadual. Okay, kemudian kita buat kata kerja dia untuk menghubungkan. Kemudian kita tentukan dia punya cardinality. Okay, automatik dia akan buat di situ. Right, kita terus kepada 2.24. Mereka bentuk pangkalan data hubungan. Skema hubungan. Skema hubungan ni adalah satu set atribut dalam jadual hubungan. Okay, skema hubungan adalah set atribut dalam jadual hubungan. Set hubungan ni disediakan semasa proses kita rancang dan kita nak buat database. Macam mana kita nak reka bentuk database untuk yang apa, yang untuk menggambarkan entiti-entiti yang hendak disimpan. Okey, apa benda kita nak ada dalam satu jadual tu. Okey, apa benda atribut yang diperlukan, apakah hubungan antara entiti-entiti tersebut. Okey, set hubungan ni lah kita boleh hasilkan daripada ERD dan boleh dinyatakan dalam dua jenis format skema hubungan. Yang pertama adalah penyataan teks. Yang kedua adalah perwakilan grafik. Okey, penyataan teks daripada jadual ERD ni kita tulis begini. Okey, murid huruf besar untuk menunjukkan nama jadual. Kita masukkan dia punya entity dia. Attribute dia. Okey, kalau contoh di sini murid, nombor KP, nama kelas. Okey, nombor KP ni dah sebagai primary key. Kita garis, koma, nama kelas. Okey, untuk jadual buku, okey, ada nombor ISBN, penulis dan tajuk. Boleh. Okey, untuk jadual pinjam pula, dia ada tarikh pinjam dan denda. Tapi disebabkan nak menghubungkan antara murid dan buku, dia masukkan sini kunci asing, nombor KP dan nombor ISBN. Okey. Dia juga boleh ditulis contoh kalau murid nombor KP, sama ada kita nak garis atau kita guna simbol begini. Mana pointer pen. Okey. Okey, contoh dekat sini nombor, maaflah buruk, nombor KP. Menggeletar tangan saya. Sekejap nombor KP. Okey, kalau sebelum ni saya ajar menggunakan garis di bawah ni, betul? Okey, untuk kalau awak buat dalam penyataan teks, dia boleh juga kita guna diamond bracket. Kita tulis KP, tutup diamond bracket, tu koma, masukkan koma. Alah sikit. Okey, nombor KP, nama kelas, tutup ni tutup kurungan ni. Okey, nombor KP, diamond bracket, KP, untuk menunjukkan dia adalah kunci primer. Okey,
Kalau kunci asing pula, kita letaklah diamond bracket K A. Okey. Untuk kunci komposit, kita sama juga, diamond bracket K K. Boleh? So kalau dekat sini, nombor KP ni kita boleh tulis sama ada nak buat garis putus-putus atau ni diamond bracket ni KA. Okey, diamond bracket dalam dekat keyboard ni sebelah huruf M. Okey, dekat keyboard sebelah huruf M. Okey, ini dalam bentuk pernyataan teks. Dalam perwakilan grafik daripada jadual ERD ni, kita buat begini. Okey. Kita buat murid, ni jadual murid, dia punya attribute. Okey, buku dia punya attribute. Pinjam dia punya attribute. Okey. FK foreign key lah. Boleh. Kebanyakan bila dalam exam awak digalakkan buat begini, lebih mudah. Okey. Kalau ikut SPM punya ni lah, ramai cikgu-cikgu suggest guna pernyataan teks. Dia nampak lebih jelas, senang, direct, on the spot je kita boleh tahu. Boleh. Okey, 2.25. 2.25. Oh, sebelum tu kita cuba tengok dekat buku skor A. Okey. Surat 34. Okey. 34 dan 35. Sorry, kita tengok surat 35. Kalau dekat sini, soalan 1, skema hubungan dia. Okey, tuliskan dalam bentuk pernyataan teks. So, dia punya nama jadual adalah doktor. Kita masukkan dia punya attribute, ID doktor, nama doktor dan kepakaran. Dan tuliskan, ID doktor tu sebagai KP. Boleh? So, tulis doktor, ID dalam kurungan, ID doktor, diamond bracket, KP, koma, nama, koma, kepakaran, tutup bracket. Boleh? Tengok pula soalan 2. Ni sama saja. Okey, tapi dia ada 2 jadual. Boleh? Cuba selesaikan soalan nombor 2 dan nombor 3. Okey, sekiranya ada masalah, sila refer kepada saya. Okey, cuba tengok juga muka surat 36. Siapkan latihan 36 dan 37. Okey, tuliskan dalam buku skor A tu. Okey. Boleh kita teruskan? Kita tengok 2.2.5. Menjelaskan konsep kebergantungan fungsi penuh, fungsi separa dan fungsi transitif. Okey, kebergantungan fungsi. Okey, kebergantungan fungsi adalah perhubungan antara dua atribut. Okey, biasanya hubungan di antara kunci primer dan atribut bukan kunci dalam satu jadual. Okey, satu atribut unik yang menentukan nilai bagi atribut yang lain. Contoh di sini. Okey, murid. Okey, dekat sini dia punya atribut nombor KP, nama murid, tarikh lahir. Nombor KP merupakan atribut penentu. Okey, nombor KP adalah penentu. Nombor KP menentukan nilai bagi nama murid dan tarikh lahir. Nilai atribut nama murid dan tarikh lahir bergantung kepada nombor KP. Maksud dia apa tak nampak pula ni? Aduh.
Okey. Nombor KP kita tahu dia sebagai primary key. Okey. So dia ditakrifkan sebagai atribut penentu. Manakala nama murid dan tarikh lahir ni bergantung, atribut bergantung. Maksud dekat sini, nombor KP menentukan nilai bagi nama murid dan tarikh lahir. Contoh nombor KP 1233. Okey, nama murid dia mesti Diana. Tarikh lahir dia contoh Julai 2002. Okey. Maksud dekat sini nilai menentukan nilai bagi atribut nama. So bila IC 1233 ni dia memang dah tentukan, dia dah decide siapa yang pegang IC 1233. So 1233 ni mesti nama murid dia Diana, tarikh dia Julai 2002. Itu maksud dia. Nombor KP yang menentukan nilai bagi atribut nama murid dan tarikh lahir. Manakala nilai atribut nama murid dan tarikh lahir bergantung kepada nombor KP. So nama Diana, nama murid Diana, tarikh lahir Julai 2002, dia bergantung kepada nombor IC. Itu maksud kebergantungan. Okey. Nombor KP bergantung kepada nama murid dan tarikh lahir. Nilai kepada nama murid dan tarikh lahir ini bergantung kepada nombor KP. Boleh? Okey, kita tengok contoh yang lain. Nyatakan atribut dalam jadual kereta. Mana jadual kereta? Tak ada. Okey. Atribut unik bagi jadual kereta adalah nombor VIN. Nombor VIN ni nombor vehicle lah. Nombor body, nombor badan kenderaan tersebut. Okey, nombor badan tersebut ada jenama, model dan harga. Okey. Nombor VIN contoh 1122. Okey. Jenama dia Proton. Model dia Saga, harga 30k. Okey. Harga jenama Proton, model Saga, harga 30k ni bergantung kepada nombor kereta. Okey. Itu maksud dia. Kebergantungan fungsi penuh. Okey, semua atribut bukan kunci bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci primer dalam jadual. Okey. So setiap atribut bukan kunci bergantung sepenuhnya kepada kunci primer. Kenapa kita panggil sepenuhnya? Okey, sebab kerana atribut bukan kunci bergantung keseluruhan kepada kunci primer. Apa benda nota ni? Tengok sini murid, atribut bukan kunci primer. Okey. Nota dia tak keluar lah. Ya Allah. Kunci primer dekat jadual murid ni adalah nombor KP. Kunci primer dia. Okey, ni KP dia. Primary key dia. Okey, manakala atribut untuk jadual murid yang lain adalah nama murid, tarikh lahir, nombor telefon dan alamat. Yang ni 1, 2, 3, 4 ni merupakan atribut bukan kunci. Jadi nama murid, tarikh lahir, nombor telefon dan alamat bergantung sepenuhnya kepada nombor KP. Itu maksud kebergantungan fungsi penuh. Okey, atribut yang bukan kunci. So dalam jadual murid ni hanya KP saja primary key. Manakala nama murid, tarikh lahir, nombor telefon dan alamat ni bukan kunci yang bergantung sepenuhnya kepada primary key. So primary key ni yang menentukan siapa nama dia, bila tarikh lahir dia, apakah nombor telefon dia dan di mana dia duduk. Okey.
termaksud kebergantungan penuh. Cuba tengok sini aktiviti, okey, dalam jadual bilik ni katakan, okey, nombor bilik, jenis bilik, harga, jenis katil, max, tetamu, sarapan. So dekat sini primary key dia adalah nombor bilik. So nombor bilik adalah primary key. Yang lain yang ada 1, 2, 3, 4, 5 ni merupakan atribut, bukan kunci. Okey. So atribut bukan kunci akan bergantung sepenuhnya kepada nombor bilik. Boleh? Tengok pula kebergantungan fungsi separa. Atribut bukan kunci bergantung kepada salah satu atribut kunci. Kunci sama ada primary key atau foreign key dalam jadual. Aduh, tak keluar pula. Okey, yang ni nombor KP adalah sekejap sekejap, kita buka balik. Kenapa dia tak keluar ni? Kenapa dia tak keluar? Aduh, saya tengok sini Hai, ya Allah. Right, tengok sini. Nombor KP merupakan primary key untuk murid, jadual murid. So dalam jadual murid ada nama murid dan tarikh lahir. Okey. Nama murid dan tarikh lahir dia bergantung sepenuhnya kepada nombor KP. Okey, dalam jadual murid ada satu kunci asing, iaitu kod aliran. Okey. Kod aliran dia punya atribut dia yang lain. Aliran ni merupakan atribut bukan kunci kepada kod aliran. So dekat sini kita ada tengok 1, 2, 3 atribut bukan kunci. Bagi nama murid dan tarikh lahir, dia bergantung sepenuhnya kepada nombor KP. Okey, manakala aliran dia bergantung kepada kod aliran. Tengok ni balik. Sekali tengok aktiviti ni. Nyatakan kebergantungan fungsi, okey, dalam jadual ni. Okey. Nombor ISBN, tajuk buku, harga, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Nyatakan kebergantungan fungsi separa yang terdapat dalam jadual di atas. Okey, nombor ISBN, atribut bukan kunci bagi nombor ISBN ialah tajuk buku dan harga. Manakala ID pelanggan, nama pelanggan dan alamat pelanggan. Kebergantungan fungsi transitif. Kejap, cuba tengok buku-buku. Alright, kebergantungan fungsi transitif.
Maksud kebergantungan fungsi transitif berlaku apabila atribut bukan kunci bergantung kepada atribut yang bukan kunci primer. Okey. Atribut bukan kunci bergantung sepenuhnya kepada atribut bukan kunci primer. Okey, bukan kunci yang lain dalam jadual, tetapi benda ni diterang ni tak payah. Okey. Saya nak awak tahu kebergantungan fungsi transitif ni adalah bila atribut bukan kunci bergantung kepada atribut yang bukan kunci primer. Dekat sini. Okey, atribut bukan kunci C. Okey, kunci atribut bukan kunci C bergantung sepenuhnya kepada bukan kunci yang lain. Okey. B bergantung C bergantung kepada B, manakala B bergantung kepada A. Jadi A yang menentukan C. Jadi C ni merupakan kebergantungan fungsi transitif. Okey, atau atribut bukan kunci bergantung sepenuhnya kepada atribut bukan kunci yang lain dalam jadual, tetapi atribut tersebut bergantung kepada atribut kunci atau atribut yang lain. Okey. C bergantung kepada B, manakala B bergantung kepada A, menentukan nilai B. Okey. Untuk dapatkan nilai B, dia perlu tekan A. Untuk mendapatkan nilai C, dia bergantung pada B. Jadi C ni A yang akan menentukan C. Itu dipanggil kebergantungan fungsi transitif. Review buku. Ya, kita tengok. Review buku, mana review buku? Tengok di sini. Review buku. Okey. Bintang ni orang kata orang menilai nama buku tu lah. Okey. Dekat sini penerangan bintang dia bergantung kepada bintang. Okey, manakala untuk menentukan nilai bintang, nama ni yang menentukan nilai bintang. Okey, bintang bergantung kepada nama. Okey, nilai bintang ditentukan orang yang review buku. Di contoh Chong Wei dia nilaikan Harry Potter ni, Harry Potter sebagai dapat 3 bintang. Okey. Manakala penerangan bintang ni bergantung kepada bintang. Itu maksud fungsi transitif. Boleh? Seterusnya, subtopik yang lain 2.2.6 proses penormalan data sehingga 3NF. Okey, penormalan ni salah satu tajuk yang agak sukar lah kalau tak faham konsep. Okey. So hari ni saya nak terangkan apa itu penormalan dahulu sebelum kita buat penormalan ni. Okey. Penormalan ni adalah proses untuk susun data dalam database untuk kurangkan pertindihan data dan memastikan integriti data dijaga. Okey. So dia masuk data berulang ni untuk mengurangkan pertindihan ni, maksud dia berlaku bila satu atribut mengandungi lebih dari satu nilai atau terdapat ulangan medan dalam jadual. Okey. So terdapat 3 bentuk. Dia banyak bentuk sebenarnya, tapi untuk silibus kita hanya belajar dari sampai 3 normal form. Okey, ni 1 normal form, 2 normal form, 3 normal form. Okey. Soalan nanti ada yang hanya dapat boleh buat sampai 2 normal form. Ada soalan yang dapat sehingga 3 normal form. Okey. Kita tengok di sini jadual tidak ternormal 0NF. Okey.
zero normal form. Okay, bila dekat zero normal form, dia kumpul semua data-data dalam satu jadual. Okay, dekat sini kita tengok kelewahan data, data yang berulang-ulang. Okay, dekat sini kita boleh tengok data dia berulang-ulang. Okay, tak ada konsistensi. Okay, jika penulis buku telah menukar nombor handphone, maka data nombor handphone penulis dalam jadual buku perlu dikemaskini untuk kedua-dua rekod. Jika tidak, data tidak seragam. Okay, ni nombor handphone ni, katakanlah J.K. Rowling ni tukar nombor telefon. So data dekat jadual buku lain, dekat jadual pinjaman lain. Okay, so bila dekat 0NF, mesti ada kelewahan data, mesti tiada konsistensi. Okay, integriti data, jika kedai buku tidak lagi menjual Hungry Games kerana buku tersebut tidak akan dicetak, okay, maka rekod buku perlu dipadam dari panggalan data. Maklumat penulis buku tersebut juga akan terpadam. Okay, so biasanya dekat 0NF dia akan ada 3 masalah ni: kelewahan, ketekalan dan integriti data. Okay, itu saja untuk penerangan penormalan. Nanti kita akan masuk lebih dalam topik penormalan ni. Okay, so siapkan latihan yang saya suruh, okay, yang saya minta pada buku skor A. Okay guys, sekiranya tak faham, janganlah malu, segan. Jangan segan, WhatsApp saya. Thank you guys. Assalamualaikum.